Hai. Hai, berjumpa lagi kita di dalam kelas pendidikan moral. Okey. Kalau minggu lepas kita belajar tentang nilai kepercayaan kepada Tuhan. So, minggu ini kita akan belajar tajuk baik hati keluarga bahagia. Okey, saya ulang. Baik hati keluarga bahagia. Okay, so nilai yang perlu awak semua ambil dan letak dalam awak punya kepala, akal awak, iaitu nilai baik hati. Okay, baik hati seperti saya. Okay, kita tak perlu membuang masa. Kita teruskan dengan aktiviti yang saya akan tunjukkan gambar ini. Okay, dan kita sama-sama jawab. Okey, aktiviti yang pertama ini, okey, kita tengok gambar ini. Ini adalah gambar, ini gambar nenek, okey, nenek dan seorang, mungkin cucu, mungkin anak, okey, atau mungkin sesiapa saja jiran ke. Okey, ini nenek, dia memegang tongkat. So nenek ini, kita kata nenek ini buta. Okey, so contoh awak jumpa seorang nenek atau jumpa siapa-siapa saja yang ada di jalan raya atau di mana saja yang buta, meraba nenek tu meraba tak nampak guna tongkat, tongkat. Jadinya awak mesti bantu nenek itu atau bantu orang yang memerlukan itu untuk berjalan. So, sama seperti dalam gambar ini. Okay, adik ini atau cucu ini atau budak lelaki ini memimpin tangan si nenek. Okay, memimpin tangan nenek ini untuk berjalan. So, nenek ini dapatlah pergi ke sana, ke sini, ke sana, kemari, ke sana, ke sini. Okay, sambil berjalan. Okay, so nilai baik hati yang ditunjukkan oleh budak lelaki ini kepada nenek ini iaitu memimpin nenek ini berjalan. Okay, so clear. Gambar yang kedua, okay, ini di mana ni gambar ini? Okay, cuba perhati betul-betul. Okay, gambar ini adalah gambar seorang wanita bersama dengan seorang kanak-kanak. Okay, saya andaikan ini adalah ibu kepada adik perempuan ini. Okay. So, ini situasi yang berada di mana ni? Adakah berada di sekolah? Saya dah bagi contoh. Ibu berada di sekolah? No. Okay, ini berada di kawasan ataupun di tempat yang berada di dalam rumah kamu, iaitu di dapur. Nampak tak? Ada sudip lah, ada pisau lah, ada sudu lah. Okay. So, nilai baik hati yang kita boleh tengok daripada gambar ini iaitu, okay, si ibu ini sedang membuat mungkin roti atau mungkin kuih. So, si anak iaitu anak perempuan ini membantu si ibu dalam menyelesaikan tugasannya di dapur. Sama juga seperti kamu semua. Kamu tengok ibu kamu, tengok ayah kamu berada di dapur. So, kamu buat tak tahu ke? Malas. Tengok TV lagi bagus. Tik. Oh, cerita kartun. Betul ke? So, kamu tutup TV, pergi bantu ibu, pergi bantu ayah atau pergi bantu abang kakak di dapur. Tolong masak, tolong potong apa yang patut. Tapi kalau kamu masih kecil, tak bolehlah kamu bermain dengan pisau kerana bahaya. Tapi kamu boleh belajar untuk memotong, belajar untuk menggoreng. Dan di samping kamu membantu, kamu belajar sesuatu di situ. So, nilai baik hati yang dapat kita contoh dalam gambar ini, pada gambar ini iaitu membantu ibu di dapur. Okey, gambar yang seterusnya. Okey, kita tengok ini. Ini gambar seorang kakak dengan seorang adiknya. Ini kakak, ini adik. Okey.
Sama juga macam kamu atau kakak atau abang, yang ada abang, yang ada kakak. Okey, ini adalah contoh kamu sebagai abang atau sebagai kakak. So bila kamu melihat adik kamu tak tahu pula macam mana nak buat ni, pening. So kamu yang pandai, yang bijak, pergi membantu adik kamu untuk menyelesaikan tugasan yang diberikan oleh gurunya. Bukan kamu yang tulis, bukan kamu yang jawab, tapi kamu ajar macam mana untuk dapatkan jawapan tersebut. Sebab itu kita kata sebab itu kita kata nilai murni di sini iaitu baik hati seorang kakak membantu adiknya atau mengajar adiknya belajar supaya jadi pandai dan bijak. Okey. Gambar yang seterusnya iaitu gambar ini. Okey, jika awak perhatikan betul-betul, ini adalah pensel ataupun pen. Okey, contoh. Okey, dalam gambar ini. Okey, kalau tak jelas saya terangkan dalam gambar ini adalah pensel warna. Pensel warna ini telah patah. Okey, jadinya orang ini ingin mewarna. So macam mana dia nak warna kalau pensel warna dia patah? So dia pun sedih, nangis, pensel patah. Okey. So jadinya kawan dia dengan baik hati, tak apa, jangan nangis. Saya ada banyak pensel warna, saya ada pen, saya ada itu, saya ada ini. Penyam. So kita jangan kedekut. Berilah kita pinjam pensel ke kalau pensel dia patah, kalau pen dia perlu pen, kita berikan pen. Kalau dia perlukan pemadam, kita berikan pemadam. Okey, kita pinjamkan kepada rakan kita supaya dia dapat selesaikan tugasan apa yang dia nak selesaikan. So, baik hati di sini membantu rakan apabila berada dalam kesusahan. Apabila dia perlukan sesuatu, kita bantu. Okey, seterusnya adalah gambar ini. Okey, gambar ini kalau tengok perhati-hati. Okey, ini adalah mungkin dia punya ayah atau mungkin dia punya datuk. Okey, ini anak dia. Apa yang seorang anak ini sedang lakukan ialah dia sedang apa ni? Kalau awak tak nampak, pakai cermin mata tebal. Okey, dia sedang memberi ayahnya atau datuknya minum ubat. Okey. Contoh, si ayah atau seorang datuk tu sedang sakit. Sakit kepala, pusing, sakit kepala. Contoh. So, berilah ubat Panadol kepada ayah ataupun datuk, kepada atau ahli keluarga atau sesiapa sahaja yang memerlukan. Okey, contoh ini adalah ubat. Okey, ini adalah ubat untuk contoh tak selesa perut, gastrik dan sebagainya. So, boleh ke kita beri? Ambil lah. Nak sangat minum. Okey, boleh ke macam tu? No. So, kita mestilah beri ubat itu secara proper atau secara yang betul lah, yang baik. Iaitu kita ambil sudu, kita bukakan penutupnya, kita tuang masuk dalam sudu ataupun setelah selesai tuang dalam sudu, bismillahirrahmanirrahim. Kalau Islam, kalau agama lain, ada cara dia yang tersendiri. Saya dah ajar pada yang tajuk pertama, nilai yang pertama iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Ada cara pegangan agama masing-masing. Kalau Islam letak di sini, bismillahirrahmanirrahim, minum. Sihat. Okey, itu salah satu contoh baik hati, nilai baik hati yang ditunjukkan berdasarkan gambar ini kepada kita semua, kepada awak, untuk awak fahamkan. Okey, setakat yang saya tunjuk ada 5 gambar contoh, iaitu ini yang saya dah tunjukkan, ini yang seterusnya, ini dan ini. Okey,
Itu aktiviti yang menunjukkan nilai baik hati. Okey? Okey, kita sambung yang seterusnya. Okey, setiap apa aktiviti atau apa yang kita lakukan, macam tadi dalam gambar tadi, dia melibatkan tiga benda ini, tiga proses ini. Iaitu dia mesti ada tindakan. Yang pertama mesti melibatkan tindakan. Yang kedua melibatkan kesan, okey, tindakan, kesan dan seterusnya melibatkan perasaan. Okey, semula saya ulang. Yang pertama iaitu tindakan. Okey, apa yang kita lakukan apabila sesuatu benda itu berlaku. Seterusnya, apa kesan yang terjadi disebabkan apa yang kita lakukan, apa yang kita bertindak sebentar tadi. Dan seterusnya, apa perasaan yang kita rasa setelah kita melakukan sesuatu aktiviti itu. Okey, sekarang jom saya akan tunjukkan kepada kamu contohnya. Okey, sekarang kita berada di ruang iaitu di bilik tidur. Okey, contoh ini, awak tengok ini. Ini kain selimut ke apa ke yang tidak dilipat. Betul ke? Letak lepas tidur, biar gitu je. Oh, selesai. Betul ke salah? Okey, jika tadi saya kata benda tu no sebab selimutnya tidak berkemas. Sekarang kita lihat, nampak ini baru betul telah dilipat dengan cantiknya. Ini baru menunjukkan kita baik hati. Kita membantu ibu kita, kita membantu ahli keluarga kita untuk menguruskan bilik tidur kita. Bukan sekadar kita tidur, kita bangun dan kita pergi ke mana saja yang kita nak, tapi bilik bersepah. Bila kita lihat benda ini telah kemas, so kita boleh tidur dengan nyenyak. Boom! Woohoo! Okey, jika tadi kita dah tengok aktiviti yang saya berikan tadi iaitu mengemas bilik tidur. So, saya kata tadi dia mesti ada yang pertama iaitu tindakan. Betul? Yang kedua iaitu kesan. Dan yang ketiga ialah perasaan. Okey, so yang pertama tadi ialah tindakan. Tindakan ni bermaksud apa yang kita lakukan. Iaitu sebagai contoh tadi kita bertindak daripada bilik yang bukan kotor, daripada bilik yang serabut, bilik yang tidak berkemas, bersepah, kita tolong kemaskan. So itulah tindakan kita. Seterusnya kesan. Setelah kita kemaskan bilik tadi, kesannya pasti bilik kita kemas, bilik kita tersusun, bilik kita rapi. So, perasaan yang kita rasakan adalah hooray! Bilik kita kemas, bilik kita cantik. Okey? So, itu adalah salah satu contoh di bilik tidur. Sekarang, jom kita pergi ke tempat seterusnya. Hai, saya berada di dapur. Magic kan? Tadi saya berada di bilik tidur. Sekarang saya berada di kawasan dapur. Okey, sebagai contoh, sama juga seperti di bilik tidur tadi, sekarang di dapur kamu tengok sini. Bersepahnya, tak dikemas. Jadi, kamu mesti membantu ibu, membantu ayah kamu dalam menyusun semua ini supaya dapur kamu menjadi bersih. Nanti kamu buat ya. Okey? Jom kita pergi ke tempat lain. Kita dah kembali ke tempat asal. Okey, jika tadi pun sama di kawasan dapur, aktiviti yang melibatkan kita buat tu mesti melibatkan 3. Mesti ingat, penat. Berlari-lari saya daripada bawah ke atas, daripada atas ke bawah, daripada kanan ke kiri, kiri ke kanan. So, penat. Okey, yang pertama melibatkan tindakan, mesti ingat tindakan. Yang kedua, kesan. Dan yang ketiga, perasaan. Okay, so tindakan yang kita buat tadi sudah pasti kita mengemas dapur kita. So situasi yang pertama kita tengok dapur kita sangat serabut, masih penat. Tarik nafas. Okey, sambung.
Kita tengok situasi bilik dapur tadi yang sangat kotor. So, tindakan kita kemaskan dapur itu. Betul? So, kesan dia dapur menjadi bersih. Menjadi tersusun. Perasaannya sudah tentu kita suka. Kita happy sebab dapur kita bersih, dapur kita kemas. Okey. So, saya dah selesai mengajar awak semua berkaitan dengan nilai baik hati pada hari ini. Okey, iaitu dia melibatkan aktiviti yang kita lakukan untuk menunjukkan kita adalah seorang yang baik hati. Kemudian dia melibatkan 3 proses, 3 benda, iaitu saya ulang, tindakan, yang kedua kesan dan yang ketiga iaitu perasaan. Okey, selesai anda lihat saya punya video ini, video pengajaran ini, anda boleh pergi macam biasa, seperti biasa, log in ke dalam Google Classroom. Selepas itu anda jawab soalan di dalam Google Classroom dan selepas itu tugasan anda dah selesai. So, kita berjumpa lagi dalam kelas yang akan datang. Untuk itu, saya sudahi dengan terima kasih dan bye!